Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat ke? Ustaz harap semuanya dalam keadaan sihat, sejahtera, dan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita semua terpelihara daripada wabak penyakit, khususnya penyakit COVID-19, insya-Allah. Jadi insya-Allah untuk hari ini pendidikan Islam kita akan belajar dalam bidang sirah untuk tajuk janji setia penduduk Yathrib. Baik, untuk murid-murid semua, Ustaz ada quotation untuk kamu semua. Apa quotation tu? Belajarlah sirah untuk kita mengetahui betapa hebatnya Nabi kita Sayyidina Muhammad. Itu trademark kita lah. Lepas ni kita belajar sirah untuk kita tahu, rupanya Nabi kita Nabi Muhammad ni orang yang hebat, orang yang agung. Jadi orang yang tidak belajar sirah dia tak akan nampak betapa hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sudut apa pun, dari sudut pentadbiran negara, dari sudut pentadbiran rumah tangga, dari sudut akhlak, dan segenap sudut Nabi Muhammad adalah insan yang paling hebat dan sempurna yang Allah ciptakan sebaik-baik makhluk dekat dunia ni. Baik, kita akan mulakan kelas kita dengan bacaan Al-Fatihah yang kita hadiahkan buat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para ulama kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, kita akan baca doa. Kita akan baca niat belajar dan mengajar. Ikut Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al-huda wad dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi. Baik, kita akan pergi kepada pembelajaran kita pada hari ini. Baik, murid-murid semua, cuba tengok gambar ni. Semua mesti tahu kan gambar ni gambar apa, sebab ada tulis dah. Jadi ini adalah gambar Masjid Nabawi. Masjid Nabawi terletak dekat mana? Masjid Nabawi terletak di Madinah Munawwarah. Dia terletak di Madinah. Jadi terdapat di dalam Masjid Nabawi makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makam ni apa? Makam ni kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berdekatan dengan kubur Nabi Muhammad ada dua orang sahabat, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi Ustaz nak kita sama-sama, baik Ustaz, baik murid-murid semua, kita niatkan dalam hati kita untuk kita sampai ke Masjid Nabawi ni suatu hari nanti. Kerana apa? Sekurang-kurangnya dalam hidup kita ni kita dah menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bumi Madinah Munawwarah. Jadi kita niatkan dalam hati kita supaya Allah terima amalan kita. Dengan asbab itu, dengan asbab niat kita, doa kita, Allah sampaikan kita dekat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada perkara yang kamu perlu tahu. Setiap selawat yang kita selawatkan ke atas Nabi kita akan dihantar oleh malaikat kepada Nabi kita. Jadi Nabi mendengar akan selawat yang kita selawatkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita umat Nabi Muhammad kena banyakkan selawat ke atas Nabi supaya Nabi bergembira dengan kita sebagai
umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berselawat kepadanya. Jadi kita belajar sirah ni, kita nak tahu tu, kita nak tahu Nabi Muhammad ni hebat. Kita nak kenal Nabi Muhammad ni supaya hadir rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Untuk tajuk hari ini adalah janji setia penduduk Yathrib. Baik. Tadi Ustaz tunjuk gambar Masjid Nabawi. Masjid Nabawi terletak di Madinah Munawwarah. Jadi apa kaitannya dengan tajuk kita pada hari ini? Tajuk kita pada hari ini janji setia penduduk Yathrib. Yathrib tu apa pula? Negara ke, negeri ke? Jadi Yathrib ni, murid-murid semua, Yathrib adalah nama kota Madinah Munawwarah sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, perkataan Yathrib ini diterjemahkan ataupun memberi makna kotor. Maksudnya perkara yang tidak baiklah dengan nama Yathrib ni. Tetapi apabila datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Yathrib, maka Yathrib ni, bumi yang kotor ini telah menerima cahaya daripada cahayanya, seolah-olah daripada cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selepas kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Yathrib, diubahkan. Nabi Muhammad ni datang bagaikan memberi cahaya kepada Yathrib ni, membersihkan kotoran-kotoran di Yathrib ni. Kotoran apa? Kotoran daripada akidah yang sesat ketika itu. Kotoran apa? Kotoran daripada perbalahan antara kaum-kaum dekat dalam bumi Yathrib tu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang membersihkan perkara-perkara tersebut, memberi cahaya. Maksudnya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, bumi Yathrib ini bumi yang berkah pada ketika itu. Dan sampai sekarang bumi Yathrib adalah bumi yang barakah, yang mana Allah turunkan barakah yang banyak sangat kepada bumi Yathrib ini. Jadi dulu bumi yang kotor, yang apabila datangnya Nabi Muhammad membersihkan dan mentamadunkan orang-orang ataupun penduduk Yathrib pada ketika itu. Jadi dulu kaum yang selalu berbalah, bertelagah, datangnya Nabi meleraikan perbalahan tersebut. Itulah kebijakan Nabi. Hebat tak Nabi kita? Ya, Nabi Muhammad orang yang Allah kurniakan kepada kita sebaik-baik makhluk. Jadi kita patut bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi kita Nabi yang hebat. Jadi apabila datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi ditukar nama Yathrib kepada Madinah Al-Munawwarah. Madinah adalah kota, Munawwarah adalah cahaya. Jadi kota yang bercahaya. Bercahaya dari sudut apa? Dari sebagai aspek. Penduduk yang dulunya bukan memegang Islam, tidak mensyirikkan Allah penduduknya, datangnya baginda mengislamkan penduduk-penduduk Yathrib dan mentamadunkan penduduk Yathrib menjadi orang-orang yang hebat, sahabat-sahabat yang besar, yang membantu mengembangkan Islam. Jadi itulah sejarah ringkas tentang Yathrib. Jadi apabila sebut Yathrib, jangan keliru dah. Bila sebut Yathrib, tahu dah kita bahawa Yathrib ni adalah nama kota sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke bumi tersebut. Sebab apa? Kalau selepas kedatangan Nabi, maka dikatakan diberi nama Madinatul Munawwarah, Madinah Al-Munawwarah. Jadi kita nak berbicara tentang janji. Kita nak berbicara tentang janji. Kenapa? Apa yang pentingnya janji? Kenapa perlu janji setia penduduk Yathrib kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi janji ni perlulah, penting dalam kehidupan kita supaya kedua-dua pihak mendapat, salah satunya supaya kedua-dua pihak mendapat hak dia. Jadi tak ada yang terzalim.
Tak ada yang menzalimi dan dizalimi. Jadi janji itu adalah penting. Janji juga melancarkan urusan, segala urusan lah dengan perjanjian. Jadi itu antara kenapa pentingnya janji dalam kehidupan kita. Baik, kamu semua boleh buka muka surat 137. Baik, sekarang ni muka surat 138. Baik, ni 138. Baik, kita akan Ustaz akan terangkan kepada kamu semua tentang latar belakang masyarakat Yathrib. Bila sebut Yathrib, terlintas dah dekat kepala otak kita, ataupun terlintas dah dekat fikiran kita bahawa Yathrib ni nama Madinah, nama Madinah sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama asal bagi bumi Madinah tersebut. Baik, pertama kita akan bicarakan tentang Yathrib lah. Yathrib dikenali sebagai Madinah sekarang lah. Bumi Yathrib subur dengan pelbagai tanaman dan buah-buahan. Bumi Madinah ni bumi yang subur. Dia berbeza dengan Mekah. Mekah ni dia tak seperti Madinah. Dan dikatakan kalau orang-orang pergi haji kan, mengatakan bumi Madinah ini lebih tenang daripada bumi Mekah. Jadi antara tempat yang baik Madinah lah. Dan orang-orang di Madinah ni orangnya lembut. Mungkin kesan daripada terbiah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbeza dengan orang Arab. Orang Arab di Mekah, orang Arab ni kasar dia kasar. Jadi tapi orang Arab di Madinah ni dikatakan mempunyai perwatakan yang lembut, penuh dengan adab, insya-Allah. Jadi apa Yathrib ni, penduduk Yathrib ni dulu pekerjaan mereka apa? Pekerjaan mereka disebabkan suburnya tanaman ketika itu. Jadi tanaman dan buah-buahan ketika itu, maka penduduk Yathrib pekerjaan dia yang utama adalah bertani dan berdagang. Bertani apa? Bertani untuk tanaman-tanaman untuk hasilkan pokok-pokok, kurma dan sebagainya. Apabila kurma tu dah masak, dah jadi buah yang boleh dimakan, maka diperdagangkan. Diperdagangkan ni maksud dijual lah. Dijual. Dan apa sembahan orang Yathrib ketika itu, ketika tak datang Islam lagi, kebanyakan mereka menyembah berhala. Okey. Mereka terdiri daripada pelbagai kabilah. Dekat Madinah ni banyaklah dia punya kabilah. Dia ada lebih banyak, antaranya Aus dan Khazraj. Puak yang Aus dan Khazraj antara kaum lah dekat Madinah tu. Dan ada juga kaum Yahudi dekat Madinah tu. Okey. Kaum Yahudi dekat Madinah terbahagi kepada 3. Pertama Bani Nadir, kedua Qainuqa, dan ketiga Quraizah. Dan buat pengetahuan murid-murid, dekat Madinah sebelum datangnya Nabi, kaum-kaum suka berperang, suka berkelahi. Jadi dia jadi tak aman lah pada itu bila kaum-kaum ni berkelahi apa semua. Jadi dia tidaklah aman ketika itu. Dan orang Yahudi ni dekat Madinah ni, murid-murid semua, mereka ni suka tau. Bukan suka, mereka ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mereka ni mendakwa bahawa Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman akan terdiri daripada kaum mereka. Jadi mereka ni mendakwa bahawa akhir zaman nanti Nabi akan lahir daripada kalangan bangsa Yahudi. Mereka pegang hak tu. Sebab
buat pengetahuan semua, banyak nabi-nabi, rasul diutus kepada bangsa Yahudi. Maksudnya dari dari kalangan bangsa Yahudi. Jadi ketika ketika akhir zaman, maka orang Yahudi ni rasa nabi akhir zaman akan lahir dari kalangan kami ya, orang Yahudi. Mereka berbanggalah. Tapi sangkaan mereka, dakwaan mereka tersilap. Sebab Allah telah dengan qudrah, iradat dan ilmu Allah, pengetahuan Allah, Allah telah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan bangsa Arab Quraisy. Bangsa Arab Quraisy. Okey. Disebabkan dakwaan tersebut, penduduk Yathrib ternanti-nanti kemunculan Nabi tersebut. Pada tahun ke-11 kenabian, seramai 6 orang lelaki dari Yathrib datang menunaikan haji dan memeluk Islam. Okey, had ni sebelum terjadinya perjanjian Aqabah. Okey. Pada tahun ke-11 kenabian. Okey. Pada tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di Mekah, 12 tahun di Madinah. Jadi pada tahun ke-11 kenabian, Nabi masih berada di Mekah. Jadi pada ketika itu ramai 6 orang lelaki dari Yathrib datang menunaikan haji dan memeluk Islam. Maksudnya mereka beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu, dan mereka berjanji dengan Nabi Muhammad akan menyebarkan ajaran Islam dekat Yathrib. Jadi 6 orang ni, 6 orang lelaki ni, dia selepas dia memeluk Islam, dia berjanji dengan Nabi yang dia nak menyebarkan Islam dekat Yathrib. Nanti dia balik dekat negara dia. Jadi pada ketika itu mereka kembali bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka pulanglah selepas mereka berjanji nak menyebarkan. Kemudian mereka ni kembali bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada musim haji tahun berikutnya. Untuk apa? Inilah dikatakan untuk perjanjian Aqabah. Pada ketika itu, pada tahun ke-12 kenabian lah. Kalau berikutnya, tahun berikutnya, untuk perjanjian Aqabah. Yang pertama, perjanjian Aqabah ada 2 perjanjian Aqabah, pertama dan kedua. Jadi kita akan pergi nanti. Okey, untuk latihan senang saja. Ustaz nak murid-murid semua dekat buku lah, buku latihan kan, ada kan buku nota atau buku latihan. Pastikan bidang yang betul lah. Untuk bidang sirah, tulis tarikh, hari. Lepas tu Ustaz nak kamu senaraikan 5 kaum yang terdapat di Yathrib. Tadi Ustaz dah cerita dah. Okey, seterusnya kita akan pergi pada perjanjian Aqabah pertama. Okey, kan tadi mereka dah berjanji dengan Nabi pada tahun 11 kenabian. Mereka datang ke Mekah, 6 orang tadi, 6 orang daripada Yathrib datang ke Mekah memeluk Islam dan berjanji Nabi nak sebarkan Islam di Madinah. Pada tahun ke-12 kenabian, maksud tahun berikutnya, mereka ni maksud 5 daripada 6 orang Yathrib yang telah bertemu dengan Rasulullah pada tahun lepas, mereka datang kembali bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama. Kali ini mereka bawa 7 orang yang baru memeluk Islam. Maksud dia, mereka dah janjikan dulu. Mereka dulu janji dengan Nabi, mereka nak balik nanti, mereka nak sebar Islam. Lepas tu pada tahun berikutnya mereka dah berjaya bawa dekat Nabi 7 orang baru yang memeluk Islam. Dan pada ketika itu Allah, Nabi ni sangat gembira. Nabi sangat gembira apabila umatnya memeluk agama Islam. Nabi sangat gembira. Jadi Nabi sangat gembira dengan kedatangan mereka. Dan
Lalu apabila Nabi bergembira dengan tersebut, Nabi pun meminta supaya mereka berjanji setia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya mereka ni tidak mengkhianati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi minta mereka berjanji dengan Nabi, berjanji setia untuk bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi terdapat 6 janji tersebut. Yang pertama, tidak syirik kepada Allah. Maksudnya tidak menyekutukan Allah, tidak menyembah selain daripada Allah. Sebelum ni Ustaz cakap apa? Sebelum ni mereka menyembah berhala. Jadi Nabi pesan, suruh Nabi minta mereka berjanji supaya tak lagi menyembah berhala, iaitu tidak mensyirikkan Allah. Seterusnya kedua, tidak mencuri. Mencuri lah, mungkin semua faham dah mencuri, mengambil harta orang lain tanpa hak. Okey, yang ketiga, tidak berzina. Berzina ni apa? Berzina ni itulah perkara yang hubungan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Yang keempat apa? Tidak membunuh anak perempuan. Tidak membunuh anak perempuan. Dan kelima, tidak melakukan fitnah. Dan keenam, setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya tidak mengkhianati Nabi lah. Tidak tiba-tiba nanti dah okey semua, tiba-tiba nak tarik, tiba-tiba dah tak sokong Nabi dah. Bila dapat sogokan daripada pembesar-pembesar dekat Madinah nanti, dekat Yathrib tu, mereka bila dapat ganjaran apa-apa, mereka dah tak setia kepada Nabi. Jadi Nabi pesan siap-siap dalam perjanjian tersebut supaya setia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun apa yang berlaku. Jadi mereka dengan berbesar hati mentaati perjanjian tersebutlah. Jadi 5 orang tadi datang bersama 7 orang, maksudnya ada 12 orang. Jadi 12 orang tersebut menerima perjanjian tersebut. Jadi jadilah perjanjian antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan 12 orang daripada Yathrib tersebut. Okay, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni sahabat Nabi lah, bersama-sama mereka untuk mengajar ajaran Islam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hantar Mus'ab bin Umair ni untuk bersama 12 orang tadi sebarkan lagi ajaran Islam di Madinah ni. Jadi ini antara salah satu strategi dakwah lah. Sebelum Nabi sampai dekat Madinah, Nabi dah hantar dah sahabat-sahabat ni supaya sebarkan Islam. Maksudnya orang dekat Yathrib pada ketika itu dah tahu dah, oh ada agama Islam, ada agama yang menyeru kepada yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nanti bila Nabi datang ke Madinah, jadi orang Yathrib dah tak pelik dah pada ketika itu. Kalau ada pelik pun sikit-sikit lah. Sebab pada ketika itu dah sampai dah seruan dakwah kepada dekat Yathrib. Itu antara strategi dakwah lah. Itu Ustaz kata Nabi, kalau kita belajar sirah ni, kita pandainya Nabi, hebatnya Nabi atok strategi dakwah ni. Jadi bagus untuk kamu semua belajar sirah ni. Kena faham betul-betul, insya-Allah kamu akan nampak kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi, sifat Nabi sangat memberikan perhatian kepada dakwah dan perkembangan ilmu. Nabi pentingkan 2 perkara ni, dakwah, ilmu. Dakwah ni apa? Menyeru orang kepada kebaikan, menyeru kepada Islam, menyebarkan Islam. Kedua, ilmu. Ilmu ni apa? Ilmu ni lah yang akan menjaga seseorang itu daripada tergelincir daripada perkara-perkara yang batil. Kalau orang itu tak ada ilmu, dia berdakwah, takut-takut dia ditipu oleh syaitan. Takut-takut apa yang didakwahkan itu perkara yang tidak betul. Jadi itu jadi bahaya balik kat dia.
Jadi bahaya balik. Kamu semua faham tak apa Ustaz terang ni? Ustaz harap kamu semua faham lah. Okey. Okey, seterusnya kita akan pergi nah. Jadi untuk perjanjian Aqabah pertama macam tu. 12 orang datang kepada Nabi. Mereka berjanji. Lepas tu Nabi hantar Mus'ab bin Umair untuk tolong 12 orang ni sebarkan lagi dakwah dekat Madinah, dekat Yathrib pada ketika itu. Okey, seterusnya perjanjian Aqabah kedua. Okey, ini berlaku pada apa? Pada tahun apa? Tahun berikutnya pula. Pada tahun 13 kenabian. Okey, pada tahun 13 kenabian sebanyak 70 orang. Masya-Allah. Bayangkan kamu murid-murid semua bayangkan. Daripada 6 orang datang berjumpa Nabi. Kemudian pada tahun berikutnya 12 orang, dan pada tahun berikutnya 70 orang. Maksudnya apa? Hebat strategi dakwah Nabi. Dapat menarik orang untuk masuk ke dalam Islam. Ini adalah salah satu kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab nabi-nabi yang lain ada diuji dengan berdakwah begitu lama, tetapi hanya sedikit saja umat yang mengikut dia. Seperti nabi-nabi Nabi Nuh alaihi salam, berdakwah hampir 1000 tahun, tapi pengikut dia sikit sangat. Jadi itu adalah ujian kepada para rasul, para nabi dan rasul. Jadi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nak kata hebat ni. Strategi Nabi Muhammad dalam mengatak dakwah untuk islamkan sebanyak mungkin orang-orang di Yathrib. Jadi pada tahun ke-13 kenabian sebanyak 70 orang datang ke Yathrib, termasuk 2 orang wanita. Maksud ada wanita telah datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjanjian kali ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meminta mereka supaya berjanji setia kepada baginda untuk ada 5 perkara. Pertama, mendengar dan mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua keadaan. Dalam semua keadaan kena taat kepada Nabi. Kita ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terpelihara daripada dosa, terpelihara daripada kesalahan lah. Maksudnya apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat adalah sesuatu kebaikan yang umat perlu ikut. Jadi dalam apa jua keadaan pun jangan membelakangi Rasulullah. Maksudnya jangan tak patuh kepada arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena taat. Okey, kedua, membelanjakan harta di jalan Allah sama ada ketika senang atau susah. Ini adalah sesuatu yang disematkan oleh Nabi kepada penduduk Yathrib, supaya tidak berkira dengan dunia, tidak menjadikan dunia ni harta ni merasakan harta ni adalah milik dia secara mutlak. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh orang-orang Yathrib ni berbelanjalah harta tu dekat jalan Allah. Sebab apa? Sebab belanja dekat jalan Allah akan mendapat ganjaran besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada ketika itu senang ataupun ketika itu susah. Maksudnya bukan ketika senang je membelanjakan harta dekat jalan Allah, tapi susah tak, bila susah tak belanja. Tak macam tu. Nabi semat betul-betul. Jadi kita ni boleh ambil iktibar lah, supaya kita ni nak bersedekah ke, nak buat baik ke, bukan ketika senang je. Ketika senang kita berlaku taat kepada Allah, ketika susah kita tak berlaku taat dah. Ketika senang kita bersedekah, bersedekah RM1 setiap hari. Tapi ketika susah tak sedekah dah. Tak boleh macam tu. Jadi contohnya macam kehidupan kita bersedekah kan. Okey, ketika senang
kita sedekah RM1, boleh RM1 kita sedekah RM1 ketika senang. Ataupun untuk murid-murid semua, ketika senang bolehlah sedekah 5 kupang. Okey, bila susah nak sedekah apa? Sedekah jangan bila susah sedekah 5 kupang tak. Kalau susah sedekah juga, tapi dengan harga, dengan apa yang kita ada, apa yang kita mampu. Contohnya boleh sekupang ya, sedekah juga sekupang, walaupun ketika tu susah dah. Jadi macam itulah. Nabi ni dah pesan dah siap-siap, Nabi dah ajarkan kepada penduduk Yathrib. Tapi kita ni umat yang jauh dengan Nabi ni, kita kena ambil iktibar lah daripada apa yang Nabi ajarkan. Okey, seterusnya yang ketiga, menyeru manusia kepada kebaikan dan menolak kemungkaran. Jadi menyeru kepada kebaikan dan menolak kemungkaran, inilah dikatakan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi bukan sekadar nak suruh orang buat baik, tapi kita juga kena kita juga perlu mencegah kemungkaran. Cegah kemungkaran ni macam mana? Nabi kata apa? Kalau tak mampu dengan kuasa, dengan tangan, maka kita dengan lidah. Lidah ni dengan apa? Kita bernasihat. Kalau tak mampu dengan nasihat, maka dengan apa? Dengan hati. Okey, macam itulah. Kita nak menolak kemungkaran, dan jangan kita meredai kemungkaran. Maksudnya jangan kita suka dengan maksiat. Ustaz pesan siap-siap dekat kamu semua, jangan ada rasa suka dengan maksiat. Contohnya kita bagi kita tengok YouTube, ada orang Korea, perempuan Korea menari. Jangan kita suka, jangan terdetik dekat hati kita untuk suka melihat perkara tersebut. Jangan. Ustaz pesan siap-siap, biar walaupun kita tak nak tengok, tapi jangan suka dengan perkara tersebut. Jadi kita kena ada rasa benci dengan maksiat, dan jangan kita rasa benci dengan ahli maksiat. Dia beza tu. Kita benci seseorang tu kerana maksiat dia, bukan kerana orang tu. Okey nah, faham nah. Okey, yang keempat, tabah menghadapi celaan orang kafir. Nabi pesan, perjanjian Nabi kata kena tabah dengan orang kafir. Celaan ini adalah ujian lah. Walau celaan macam mana pun kena tabah. Jangan sebab celaan orang kafir murtad, khianat Nabi, tak boleh lah. Sebab tu Nabi suruh mereka semua berjanji. Okey, yang terakhir, yang kelima, melindungi Nabi Muhammad SAW sebagaimana melindungi diri dan keluarga sendiri. Jadi Nabi pesan, perjanjian yang kelima, Nabi nak lindung Nabi macam mana kamu lindung diri kamu dan keluarga kamu sendiri. Maksudnya apa? Bila cakap melindungi diri dan keluarga sendiri, maksudnya kena lindung sungguh-sungguh lah. Kena lindung sungguh-sungguh. Sebab cuba kita bayangkan, kita diri kita, orang nak bunuh kita, kita apa? Kita akan lari. Ataupun kalau kita belajar silat, kita akan bertempur, kita akan berlawan dengan orang tersebut. Jadi pada ni untuk perjanjian sama, kita kena lindung diri Nabi macam mana kita lindung diri kita. Ketika orang nak serang Nabi, kita kena pertahan Nabi supaya Nabi tidak tercedera. Jadi itulah 5 perjanjian pada perjanjian Aqabah yang kedua. Ustaz harap kamu semua fahamlah. Okey, perjanjian Aqabah merupakan salah satu sebab kepada berlakunya hijrah Nabi Muhammad SAW dan umat Islam ke bumi Madinatu Al-Munawwarah. Jadi salah satu asbab berlakunya hijrah Nabi Muhammad SAW kerana
perjanjian ini. Jadi besarlah perjanjian ni, perjanjian yang besar. Okey, jadi sampai situ saja untuk pelajaran hari ini. Untuk latihan, Ustaz nak kamu pertama kamu lakar peta minda bagi isi kandungan perjanjian Aqabah 1, dan kedua lakar peta minda bagi isi kandungan perjanjian Aqabah 2. Untuk peta minda ni terpulang dekat kamu nak buat peta minda macam mana. Peta minda ikutlah suka-suka kamu lah. Asalkan jadi peta minda lah, jangan jadi peta lain lah, jangan jadi peta Malaysia ke peta dunia ke, tak mau. Nak peta minda. Jadi itu saja daripada Ustaz untuk hari ini. Ustaz harap kamu semua dapat faham. Ustaz harap kamu semua dapat mengetahui dan menyaksikan betapa hebatnya Nabi Muhammad SAW, betapa agungnya Nabi Muhammad SAW, supaya kamu ni, kita ni rasa bersyukur. Jadi ikut sama-sama Ustaz. Jazallah anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallah anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallah anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Moga-moga Allah merahmati kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai situ saja. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.